Okay. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and selamat petang guys. Salam sejahtera. Thank you all for joining in ke Kurkur Sharing Session. Okay, bersama hari ni kita ada bersama dengan Dola from Africa Girl. Alright, and juga thank you yang mungkin menonton di YouTube recorded session. Thank you so much. Hopefully this session mungkin sedikit sebanyak boleh berikan something to you all. Right, and basically Kurkur Sharing Session ni adalah kita share something. Okay, tapi but this time adalah Dolah yang approach aku, yang mana dia nak share something about uh, the Republic of Guinea. Okay, kita nak belajar tentang Africa culture. Okay, since kita pun tahu NFT Africa Girl ni pun banyak mengetengahkan Afrika punya culture. So kita mungkin hari ni boleh belajar sedikit sebanyak lah tentang culture mereka. Alright, so if you guys yang kat luar sana kreatif-kreatif mungkin nak sharing something, okay, mungkin pasal you guys punya project ke ataupun apa-apa value yang korang nak share, right, feel free untuk DM aku, okay, contact aku, dan kita mungkin boleh set masa lah. Right, insyaAllah aku akan try my best untuk promote, and semua session ni aku akan record dan upload di YouTube aku. Alright, insyaAllah. Okay, so Dola, mungkin kau boleh start sekarang. The space is all yours. Okay, thank you Fauzan. Assalamualaikum and good evening, bonsoir to everyone here. Okay, today I will talk about Africa culture. To be more specific, the Republic of Guinea. Okay, jadi Guinea is my mum village, kampung mak saya. Okay, jadi hari ni saya akan berkongsi about Guinea, the geography, economy, geopolitics and tribes. Okay, one of the reason kenapa saya pilih the Republic of Guinea is that first, saya ada darah Guinea. To be specific, Fulani tribes. Okay, jadi korang semua boleh tengok kat sini. This is Africa, okay. Ini benua. Afrika bukan negara tapi sebuah benua. Jadi apa yang saya alami selama saya sekolah rendah sampailah saya masuk universiti, orang fikir Afrika itu satu negara. Jadi, okay, kalau korang boleh tengok kat sini, okay, yang warna oranye ni, sebelah kiri sekali, Guinea. Jadi ini adalah bendera Guinea. Jadi korang mesti tertanya, Guinea ni berbahasa apa? Berbahasa Perancis. Je parle français. Lebih-lebih saya tak tahu. Saya still in learning. Okay, jadi seperti di Malaysia, Guinea pun pernah dijajah oleh Perancis. That's why the common language they use are French language. And then the tribes, the common tribes there are from Fulani, Malinke, Susu. Tiga ni tribes yang besar lah. And then kalau korang semua tertanya, yes, Guinea adalah negara Islam. Yang korang boleh nampak, 85% adalah Muslim, 8% adalah Christian, and 7% indigenous belief. Means dorang berfahaman daripada kaum asli lah, percaya tentang ibu bumi dan sebagainya. Okay, jadi kita go through maps of Guinea. Sekejap, saya stop. Saya tukar ni. Sekejap. Okay, boleh join balik Okay, jadi semua nampak tak? Nampak. Nampak. Okay. Nampak cikgu. Okay, baik. Thank you. Okay, jadi ni Afrika. Okay, jadi korang tertanya, okay, macam mana saya dari Malaysia ni travel ke Afrika. Okay, untuk pengetahuan semua, tiket paling murah adalah 6,500. Itu pun transit 2 kali. Jadi kalau nak transit sekali tak sakit badan. Kalau dah tua selalu ambil transit sekali, macam saya dah tua. Jadi akan bergerak dari KL ni, Kuala Lumpur, lepas tu travel ke Dubai.
Mana Dubai? Transit Dubai lah. Tak nampak. Okay, Dubai. Ni Saudi, Dubai. And then akan ke Gini. Jadi tiket adalah 8,000 pergi balik untuk apa? Economy class. Jadi untuk dan semua Gini ada juga ibu negara. Ni Senegal. Jap. Okay ni. Ibu negara, nama dia Conakry. Jadi kat sini semua aktiviti ekonomi besar berlaku lah. Ni Conakry. Okay, jadi semua nampak lah. Jadi ada apa-apa soalan? Adik-adik? Tak ada ya? Teruskan. Okay. Okay, jadi kita sambung ke sekejap Africa presentation. Sorry sebab Discord ni dia tak boleh terus. Kau tak dengar suara. Okay, nampak tak? Semua nampak Gini flag? Tak nampak. Tak nampak. White screen. Oh, white screen Tak nampak Tak nampak. Cuba Belum. share full. Share Share full je. share screen. Kau share full yang screen je. presentation. Kau share PowerPoint ni. Oh, okay. Saya screen terus ya. Okay. Jadi nampak Clear. Okay, nampak. Clear Okay. Nampak. Okay, jadi ni bendera. Okay, mostly bendera-bendera dekat sana, dekat Afrika, dia bermain dengan warna merah, kuning, hijau. Okay, kalau tak percaya, kita can go to Africa flag country. Okay. Nampak? Mostly dia akan bermain dengan warna hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, merah, hijau. Tengok. Ghana, hijau, merah, kuning. Okay. Jadi mostly akan guna warna ni lah. And then kita berbalik pula. Okay. Jadi semua saya akan tayangkan lagu kebangsaan Gini lah. Kau dah play ke? Ayuda Dola. Dola. Semua nampak tak? Ya. Oh, okay, dia boleh. Sekejap, cuba try, takut tak dengar pula. Tak dengar, kau kena share application. Okay, dengar. 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 Bangun. Oh, sama macam negaraku lah. Dia lebih kurang dia tak rancak.
Okay. Jadi ini adalah lagu national anthem untuk Guinea. Okay, jadi kita masuk balik. Okay. Okay, seterusnya ekonomi Guinea. Okay, semua nampak Clear. Teruskan. Okay. Ekonomi Guinea dia depends on more to mineral because Guinea antara producer terbesar di dunia bauxite. Dekat Malaysia kan hari tu ada isu bauxite, betul tak? Itu sikit je. Tapi Guinea memang dia more focus to production of bauxite. Okay. And then disebabkan ekonomi dorang banyak bergantung kepada pengeluaran mineral, jadi dorang ada jabatan mine and geology. Lepas tu they are rich deposit of diamond and gold. Because sebab atuk saya ada kilang, ada gold mine kat sana and diamond mine, but they don't have my family tak ada mine bauxite sebab mine bauxite ni more government. Okay, the reason is okay, dekat Guinea ni dia ada 3 types tiga tribes tadi. Fulani, Malinke dengan Susu. Okay, Fulani ni dia kalau in Malaysia kita can farm as Chinese. They dominant to economy. Jadi semua ekonomi bergantung dekat Puak Fulani di Molopori. And Malinke and Susu ni mostly bekerja kerajaan dan bekerja dekat ladang-ladang jadi mak saya adalah Fulani. Jadi saudara saya sebelah sana memang banyak handle project like gold mining, diamond mining, lepas tu kalau agriculture, atuk saya dia ada ladang padi untuk beras. Itu some of it lah. Okay, and then bauxite in 2010 Guinea dia implement new law yang di mana 30% of share in mines dimiliki oleh kerajaan Guinea. Disebabkan law yang baru ni banyak foreign company tak puas hati sebab 30% kan besar kan. Okay, jadi okay, tapi membuatkan kenapa Guinea tak maju sampai sekarang, dorang just keluarkan bauxite tapi bauxite tu tak diproses di Guinea. Seperti, untuk pengetahuan semua, bauxite ni akan diproses untuk dijadikan aluminium. Okay, jadi kalau nampak gambar dekat belakang atas kali ni, ini adalah tempat galian bauxite. Jadi bauxite yang digali ni dia akan dihantar ke satu tempat, letak dalam train. Lepas tu bauxite yang dalam train tu dia akan travel terus ke port. Jadi after di port dia akan terus import ke negara-negara foreign lain untuk diproseskan jadi aluminium. Dan top buyer is China. Okay, why China? After this saya akan terang untuk bahagian politik belah gini. Okay, jadi foreign company top seperti nampak ni Rusell, Chalco dimiliki oleh Singapore. Bukan. China. Lepas tu Singapore Tow International Holding, dia own 2 bauxite mines and US aluminium giant Alcoa. Okay, why Guinea development is still slow? One of the reason disebabkan bauxite Even dekat daerah ni sepatutnya people akan mendapat 0.01% share profit daripada pemprosesan bauxite. Tetapi disebabkan corruption, people dalam daerah yang bauxite ni kurang biasa corruption kan. Okay, and then we go to geopolitik. Okay,
negara Republic of Guinea mendapat kemerdekaan pada tahun 1891 daripada Perancis lah. Dulu Guinea tak dipanggil Guinea. Dia dipanggil West Africa. Jadi orang Perancis ni tak namakan Guinea, dia West Africa. Jadi dalam West Africa ni adalah negara Senegal, ada negara Guinea dan lain-lain. Okay, dalam gambar ni kita boleh lihat King Diagayi, dia adalah local chief dekat Dakar lah. Senegal ni sebelah je, sebelah Guinea. Okay, ni gambar ni nampak ni kolonial dari Perancis dan ini penduduk tempatan lah. And then we move on to 1958. Okay, ni dalam gambar ni kita boleh lihat ni nama dia Ahmed Sékou Touré. Sékou Touré. Jadi orang semua panggil Sékou Touré lah. Dia adalah presiden pertama Guinea. Starting dari 1958 hingga 1984. Dan penting dia adalah seorang Muslim, dia daripada tribe Malinke dan dia adalah seorang diktator. Okay, kenapa dia seorang diktator? Sebab walaupun dia cakap Guinea ni dia merdekakan Guinea dan dia cakap Guinea ni adalah negara demokratik, tetapi pada waktu pemerintahan dia ni tak ada parti lain. Maksudnya hanya ada parti Democratic Party of Guinea je lah. Tak ada parti penentang. Macam kat Malaysia kan ada UMNO, lepas tu ada MIC, MCA dan banyak-banyak lagi lah. Tapi dekat sana just ada Democratic Party of Guinea lah. Dan dia adalah seorang diktator disebabkan itu lah. One of the reason kenapa dia memerintah lama, orang semua suka dia. Kenapa suka dia? Pada waktu zaman dia ni, negara Guinea start maju. Okay, kenapa maju? Sebab pada waktu dia ni, semua pengeluaran adalah di dalam negara. Dia tak benarkan foreign company untuk masuk, menetap untuk buka kilang. Jadi dia nak orang Guinea sendiri yang buka kilang untuk buat production semua. Dia more to komunis punya ideologi lah. Seperti mana kita lihat sekarang China, Russia. Jadi dia berfahaman komunis. That's why dia seorang diktator pada waktu zaman pemerintahan dia lah. Jadi dia re-elected unopposed to 4 7-year term in the absence of any legal opposition. Macam saya beritahu tadi lah. Okay, and then we go through the timeline. Okay, after kematian Sékou Touré, Lansana Conté ni dia ambil alih. Okay, bagaimana dia ambil alih? Dia buat kudeta. Sebab Lansana Conté ni adalah seorang tentera Guinea. Dan dia kalau dekat Malaysia ni kita panggil tentera apa yang masuk hutan tu? Komando. Komando. Dia ni komando lah. Jadi dia bukan pegawai, tapi kalau waktu tu dia seorang bukan pegawai, nama dia apa lah, leleng pangkat. Dia seorang leleng pangkat komando. Jadi dia tak ada background education langsung, tapi dia buat kudeta and then dia overthrown Ahmed Sékou Touré ni. Lepas tu dia memerintah di tahun 1984 hingga 2008. Dia seorang Muslim dan dia adalah satu-satunya presiden yang bersuku Susu. Dia Susu tribe. Tadi kita tengok dia Malinke dan dia Susu. Okay, jadi dia cakap dia adakan demokrasi. Tapi dia sebuah rejim yang bersifat authoritarian. Jadi banyak corruption yang dia buat untuk membenarkan dia jadi presiden dari 1984 hingga 2008. And then the way dia lipatkan Ahmed Sékou Touré ni, pada waktu tu dia buat
kudeta sebab waktu tu tak ada presiden. Jadi dia lakukan kudeta sebab waktu tu ada interim presiden yang dimonopoli oleh Prime Minister Louis Lansana Bevogi. Jadi dia buat kudeta after penamaan interim presiden yang baru ni lah. And then we go through the years 2008. Okay, pada waktu zaman Conte ni banyak juga yang tak suka. Jadi tentera juga dekat gini ni memang kalau nak alih kuasa kudeta. Memang tentera mainkan peranan yang besar dalam politik gini ni. Sebab kalau kat Malaysia kita lihat, sebab kita ada raja, jadi tentera kalau nak buat apa-apa gerakan pun memang dorang akan melalui raja dulu lah. That's why kita tak melihat berlakunya kudeta dekat negara Malaysia ni. Okay, jadi pada 2008 ni, nama dia ni Kamara. Yang pakai perabot warna merah ni, dia ni Kamara. Jadi dia ni buat apa? Dia buat kudeta untuk gulingkan pemerintahan Conte ni. Sebab dia kata Conte ni korup sangat. Jadi dia kata dia nak bersihkan gini supaya nanti ada presiden baru yang boleh naik. Jadi dia kata, okay, aku hari ni jadi presiden baru untuk Guinea. Jadi I give you all of people in Guinea 2 years. Give me 2 years to clear out the corruption, and then I will give back to the people untuk buat election demokrasi lah. Jadi kita dapat lihat dia declare himself president after seizing power from the death of Lansana Conte. Ini daripada maklumat Google tau, tapi daripada maklumat mak saya, sebenarnya dia lakukan gulingan daripada Conte bukan disebabkan kematian presiden yang lepas, presiden ni. Tapi waktu tu Conte hidup lagi, dia gulingkan, and then baru Conte ni mati. Lepas tu dia wujudkan a junta called the National Council of Democracy and Development, head by Captain Musa Dadis Kamara. Dia ni warna merah ni. Lepas tu dia announce for 2 years. Lepas tu Kamara dia indeed step down after Alpha Conde was elected. Okay, sebenarnya ni insider lah. Sebab mak saya kan orang gini kan. Sebenarnya Kamara ni dia tak nak bagi pemerintahan demokrasi tau. Tetapi orang kanan dia tembak dia. Tembak Kamara ni sebab Kamara ni kejam lah. Sebab dia banyak buat pembunuhan beramai-ramai dekat gini. Suatu dua-dua lah. Dia buat pembunuhan, lepas tu dia salahkan tentera dia, padahal arahan dia. Jadi orang kanan dia bunuh dia. Lepas tu and then terus bagi demokrasi untuk dijalankan. Jadi apa yang dunia tahu adalah Kamara ni after 2 years dia bagi demokrasi. Tapi apa yang orang tak tahu sebenarnya, Kamara ni tak nak bagi pun demokrasi sebab dia nak terus jadi diktator. Lepas tu orang kanan dia bunuh dia. Lepas tu adanya election, barulah Alpha Conde naik. Okay, yang botak ni dia Alpha Conde, presiden, the first president Guinea yang elected through vote, through demokrasi, the real demokrasi. Jadi orang semua turun undi, cabut undi semua, dan dia dipilih untuk jadi President of Guinea lah. Okay, jadi Alpha Conde ni bijak. Why? Sebab Alpha Conde ni dia tak sama seperti presiden-presiden yang dulu. Macam ni dia tak ada background education, dia just seorang tentera. Kalau macam ni, sebab dia first president, so dia berpelajaran lah. Tapi yang ni dia di-elected betul-betul through demokrasi, and dia seorang bekas profesor di Perancis.
Dan dia ada 2 warga negara Perancis dan juga warga negara Guinea. Jadi sebenarnya dia ni kalau tengok kat sini, dia daripada opposite party, Rally of the Guinean People, RPG. Kalau kita tengok yang ni, dia daripada Democratic Party of Guinea. Jadi waktu Conte ni jadi presiden, yang Alpha Conde ni, dia dah bertanding banyak kali untuk jadi presiden, tapi dia kalah. Sebab corruption lah. Sebab Conte tu play money kan, corruption semua. And then waktu 2010 ni dia menang dengan legal, orang semua vote dia untuk majukan Guinea. Lepas tu Alpha Conde ni sangat baik dengan negara China. Why China baik dengan Guinea? One of the reason, sebab negara Guinea ni have bauxite. Ada resources bauxite terbesar, pengeluaran aluminium. And then the reason, second reason is sebab Guinea dia dekat dengan laut. Dia efek geografi juga Mana? Okay ni, nampak laut ni, Guinea. Jadi Guinea ni dekat dengan laut. Dan ada bauxite. That's why China betul-betul lah jaga Guinea ni, nak buat hubungan baik. Dan inilah Alpha Conde. Jadi dia jadi presiden selama 11 tahun, dari 2010 hingga 2021, sampai tahun lepas. Dia daripada tribes Malinke, and then okay, the reason why dia jatuh, dia bukan seorang presiden lagi pada hari ini, sebab dia allowed Conde to reset his term limit and seek 2 more term. Waktu dia naik, dia buat ubal undang-undang yang mengatakan seorang presiden hanya boleh jadi presiden 2 kali sahaja. Tetapi waktu 2020, dia ubah undang-undang tu untuk dia saja boleh jadi presiden sebanyak 3 kali. Jadi dia ni like boleh cakap gila kuasa juga sebab dia nak jadi presiden lagi. Patutnya dia dah step down dah pada waktu 2020. Jadi pada election yang baru 2021, dia still bertanding juga untuk jadi presiden dan dia menang. Disebabkan itu parti lagi satu, Parti Demokratik, dia tak puas hati. Dia nak buat penggulingan kuasa. So this happen. Ni Mama Ansem ni. Nama dia Mamadou Doumbouya. Oh tak ada nama. Okay, nama dia Mamadou Doumbouya. Okay, kenapa Mamadou Doumbouya ni gulingkan kuasa? Okay, dia gulingkan Alpha Conde ni. The reason is sebenarnya ini teori daripada orang sana. Alpha Conde ni seorang profesor, jadi dia memang pandai disebabkan dia ubah undang-undang untuk dia naik 3 kali. Jadi parti lah ni, Parti Demokratik, dia nak buat penggulingan kuasa Tapi Alpha Conde ni tahu yang ada penggulingan kuasa oleh parti yang lain. Jadi dia suruh Mamadou Doumbouya ni untuk gulingkan kuasa dulu sebelum parti lawan tu gulingkan kuasa. Faham tak? Faham. Jadi dia bijak Sebelum parti lawan gulingkan dia, dia suruh tentera gulingkan dia dulu. Okay, why dia suruh Mamadou Doumbouya ni gulingkan kuasa? Okay, Mamadou Doumbouya ni, dia kerakyatan Perancis dan juga kerakyatan Guinea. Okay, okay, sekarang kalau dapat lihat, dia presiden, dia seorang presiden Guinea sekarang lah untuk masa 2 tahun ni. Sebab dia dah gulingkan kuasa dan dia cakap
after 2 years I will give back to the people. Maksudnya akan berlaku election macam biasalah. Jadi janji-janji dia adalah untuk dia clear corruption semua. Okay. Kalau perasan tadi ada banyak berlakunya penggulingan kuasa, betul tak? Dia first penggulingan kuasa kudeta yang tak berlakunya pertumpahan darah. Sebelum ni berlakunya pertumpahan darah, ada orang mati besar-besaran. Tapi dia first tentera yang buat penggulingan kuasa tak ada pertumpahan darah. Jadi ini menguatkan teori orang gila yang katakan sebenarnya penggulingan ni adalah rancangan Alpha Condé sendiri. Daripada dia digulingkan, baik dia gulingkan diri dia sendiri. Jadi dia ni adalah orang tribes Malinke dan dia special force. Okay. Background Mamadou Doumbouya ni handsome. Dia memang handsome lah. Nampak kata-kata kan, badan besar. Dia serve dalam tentera Perancis selama 15 tahun. Nampak ni, former French legionnaire. 15 tahun dia serve bawah tentera Perancis. Why dia balik Guinea? Macam mana dia boleh sampai Guinea balik? Sebab Alpha Condé ni dia ambil Mamadou Doumbouya ni untuk jadi tentera peribadi. Jadi Alpha Condé ni buat satu tentera khas untuk jaga dia. Jadi ketua dia adalah Mamadou Doumbouya ni. And then Mamadou Doumbouya ni macam mana dia dari Guinea boleh sampai Perancis? Sebenarnya perbuatan Alpha Condé ni juga. Alpha Condé ni hantar Mamadou Doumbouya ke Perancis untuk jalani latihan tentera lah. That's why dia banyak pengalaman. Jadi dia pernah pergi ke Israel, dia pernah pergi ke Libya, Lebanon, bawah bendera Perancis. Jadi inilah Mamadou Doumbouya yang sekarang ini adalah seorang presiden Guinea dan after 2 years dia akan kembalikan balik lah. Okay. And then itu sedikit lah. Terlepas satu video lah. Sekejap Okay. Ni ada video sekejap Okay. Ya, saya tukar ni jap. Mais je sais que monsieur François Mitterrand a défini un cryptocurrency where fortunes can be made overnight. And 2021 Hello? is Nampak tak? on record. Bitcoin set a new all-time high. Ethereum achieved its Okay, highest teruskan. price in history. Okay. programme qui Okay, kenapa orang suka first president of Guinea ni? Sebab dia ni macam Saidina Umar juga lah. Sebab dia suka keluar seorang-seorang naik kereta ni. Lepas tu dia akan lawat apa? Dia akan lawat orang-orang dia lah. Nampak tu? Dekat tangan dia ni korang akan nampak ada kain putih tau. Trademark dia akan naik kereta dengan pembantu dia dan dia akan pusing Conakry atau mana-mana dan dia akan turun tikap, dia akan lambai orang guna kain putih ni lah. Orang ramai panggil diktator tapi rakyat Guinea sebenarnya sayang dia. Sebab dia care about rakyat Guinea. Lawat kawasan lah ni. Nampak? Dia establish. Dari dulu sebenarnya Guinea dah establish apa ni? Tu lah demo. Apa orang panggil? Establish hubungan baik lah dengan negara China. Sebab negara China kan komunis kan, performan komunis kan.
Depuis, disons, 1 ou 2 ans. Okay, ni Alpha Condé lah. Alpha Condé pula. The first president of Guinea. Okay, jadi kita sambung balik ke slide. Sekejap Okay. Jadi kita sambung balik ke slide. Okay, jadi tribes. Okay, ni adalah 3 suku utama yang ada dekat Guinea. Okay, ni Fulani, Susu dan Malinke. Okay, Fulani ni dia sebenarnya adalah pendatang dekat Guinea. Seperti mana China dan India yang datang ke negara kita dan bertapak. Fulani pun sama. Sebenarnya asal Fula ni adalah daripada Senegal. And then diorang migrate ramai-ramai ke Guinea. The reason is dulu Guinea, Senegal dan semua tu dikenali sebagai West Africa. Jadi apabila diorang mendapat kemerdekaan, berlakunya perpecahan negara lah. Adanya Guinea, adanya Senegal. That's why Fulani major percentage in Guinea. Dan diorang melopori ekonomi lah. So diorang ada dekat Nigeria, ada dekat Senegal, ada dekat Guinea dan banyak tempat. Boleh kata Fulani ni memang membiak dekat US, banyak Afrika adalah Afrika daripada tribes Fulani. And then ada Susu dengan Malinke. So dua ni adalah tribe yang lain lah. Macam contoh Malinke Malay and Susu adalah Indian. Jadi saya akan tayangkan video Fulani dance. Jadi tapi video ni direkodkan oleh orang Nigeria yang berketurunan Fulani. Jadi saya akan tukar skrin. Sekejap saya stop je. Okay, boleh join ada tak? Ada. Okay, 1, 2, 3. Dengar tak? Okay, dengar. Klik. Dengar. Okay. Jadi nampak okay, dalam Fula ni juga dia sebenarnya ada banyak kumpulan kecil-kecil tau. Ada Futa Torong dan Futa Jalong. Dan ada banyak lagi Futa lain. Okay, jadi dalam tradisi Fulani ni ada kasta. Jadi nampak tak yang pakai jubah besar ni, laki ni, dia Fulani kasta yang paling tinggi lah. Maksudnya paling orang respect lah, hormat lah. After this, kau akan tengok apa yang dia akan buat.
Okay, jadi dalam tradisi Fula, setiap keluarga dia ada entertainment tau. Dia ada tukang orang yang entertain. Macam contoh, macam keluarga saya, dorang ada tukang nyanyi sendiri. Maksudnya contoh, if ada event apa-apa, my family akan panggil Fula yang another kumpulan ni akan datang untuk nyanyikan untuk kita orang. Dan kita akan bagi dia gaji lah untuk nyanyikan untuk kita orang. Jadi orang yang datang nyanyi tu, dia akan puji-puji lah setiap nama. Macam dulu saya pergi wedding ni, orang yang nyanyi ni dia tanya macam nama saya apa nama. Lepas tu saya bagi lah nama saya Abdullah. Nanti dia akan puji-puji nama saya dalam bahasa Perancis. Dah tentu lah waktu tu saya tak faham lah kan. Jadi yes, tukang hibur. Tukang hibur ni dan Fula yang orang yang kaya-kaya ni, dia akan pergi atas stage dan dia akan bagi duit lah actually. Kalau perasan dia ada cakap Allah tu maksudnya Allah lah sebenarnya. Lepas tu amin, Allah. Dia puji-puji, tengah doakan lah. Tengah doakan orang yang bagi duit ni. Hello. Ya. Ya. Kenapa? Boleh sambung Tadi macam ada dengar orang cakap. Sekejap. Dia macam kalau wedding Melayu baling-baling duit shilling tu, lebih kurang macam tu. Kita bagi dorang something sebab dorang nyanyi untuk kita lah. Dorang nyanyi since sebab latih ke? Sebab itu job dorang. Sebab dorang memang tukang hibur. Dorang diupah lah untuk datang, so orang can give them money for that. Ya, macam geng kompang tapi instead of dorang guna dorang nyanyilah untuk kita. Macam panggil geng nasyid lah lebih kurang. Nasyid kan puji-puji kan semua. Okay.
Jadi kita sambung ke slide balik. Sekejap saya tukar. Okay, nampak tak slide? Hello. Nampak slide tak? Nampak putih. White screen, je. white screen. White screen. Oh, white screen. Sekejap. Sorry. Okay. Nampak Nampak. Okay, Okay. teruskan. Okay. Jap. Jap. Wah. Okay. Jadi jadi bila terang sikit, sebenarnya nak go into detail semua tu, tapi like nanti drag masa banyak sangat. Maybe we can do other session lah next time. Okay, jadi place to visit in Guinea. Okay, first mestilah korang akan menjelajah ke Conakry lah. Okay, Guinea, Conakry, and then Illes de Los. Illes de Los ni adalah kepulauan. Memang lawa, saya dah pergi dah. And then ke Fouta-Djallon Highland. Okay, Fouta-Djallon Highland ni sebenarnya diinspirasikan daripada Fulani tribes lah. Disebabkan macam saya cakap tadi, Fulani tribes dia ada banyak pecahan-pecahan dan antaranya adalah Fouta-Djallon dengan Fouta-Toro. Macam mak saya punya ni, nenek saya dia daripada Mauritania. Mauritania. Dia bukan orang Guinea. Sebab moyang saya belah nenek saya ni adalah daripada Mauritania, and then dia datang ke Guinea untuk sebarkan Islam. Sebab moyang saya dia macam seorang ulama besar lah dekat Guinea ni. Sebab dia datang ke Guinea and then dia like jadi guidance lah. Lepas tu dia kahwin dengan orang Guinea, and then adalah nenek saya. Jadi nenek saya lahir. Jadi nenek saya keturunan Sherif. Atuk saya seorang keturunan Nabi. Moyang saya seorang keturunan Nabi, and then dia kahwin dengan orang Guinea, and then dapat nenek saya. Nenek saya seorang Sherif, and then kahwin dengan orang Guinea juga, dan dapatlah mak saya. Mak saya ada darah Mauritania, Arab. Mauritania ni orang Arab. Mauritania ada darah Guinea. Itulah. Jadi Fouta-Djallon ni adalah keturunan belah atuk saya. Tapi dah meninggal lah, innalillah, arwah atuk saya. Dia Fouta-Djallon. Lepas tu nenek saya, jadi bila dah meninggal, nenek saya ada kahwin lagi satu. Lepas tu dapat anak lain, tapi yang dia kahwin tu ada mix banyak juga sebenarnya. Lepas tu yang dia kahwin tu adalah daripada Fouta-Toro. Fouta-Toro ni asal daripada mana? Dia asal daripada Senegal. Jadi makcik saya, nanti saya tunjuk gambar. Ni, okay ni. Ni. Kat tengah ni saya yang tak handsome ni. Lepas tu belah kiri ni nenek saya yang Mauritania, dia Sherif. Lepas tu yang belah sini makcik saya. Dia yang ada darah Fouta-Toro tu. Okay. Jap. Okay. Jadi sebenarnya ada video. Jadi ada 3 video. 1, 2, 3. Jadi saya after this share screen, saya akan terus share 3 ni terus lah. Is it okay? Okay Hello. je, jalan. Terus, Okay. teruskan je. Jalan je. Alright. Jap. Esok Ahad pula. Okay ni. Sekejap Okay, ni pemandangan Conakry lah. Kalau orang tengok, orang selalu tengok apa? Tengok KL kan?
Tapi ni kita tengok Conakry dari atas. So you can imagine lah how bandar Conakry tu sebenarnya macam mana. Dia totally different like KL lah, not really developed. Okay, jadi macam yang korang lihat lah kat sini kan, cara pembinaan rumah memang tak teratur lah. Sebab kalau tengok kat sini, macam ada yang duduk rumah kecil, lepas tu and then tiba-tiba ada rumah banglo besar. Selalunya yang kecil ni macam contoh lah, rumah nenek saya dekat Conakry, dia lebih kurang macam ni tau, 3 tingkat, rumah 3 tingkat. And then ada rumah kecil-kecil ni. Lepas tu maid yang ada kat rumah nenek ni, ada yang datang daripada sini lah, yang rumah ni bekerja dekat rumah nenek. Ada yang driver, ada yang tukang masak, ada yang tukang basuh baju. Itulah dia punya how the community work there belahan tu. Okay, jadi ada yang tertanya juga kenapa merah kan. Okay, geografi kat sana memang bertanah merah. Kalau kat Malaysia kan ada bahagian yang tanah merah, ada yang tanah coklat yang boleh gembur tu kan. Okay. Okay. Jadi ni Conakry. And then kita proceed to LS Delos, yang tempat sekejap Okay. Nampak? Clear. Okay. Okay, jadi ni saya dapat dekat YouTube bagaimana pemandangan kepulauan kat sana lah. So you guys can, jadi ni satu pulau yang saya pernah pergi. Okay, and then last video for today.
Ini nak pergi tapi waktu tu umur baru 16 kan. Nenek tak kasih lah. Cakap muda lagi. Bahaya. So enjoy. Jadi Futa Jalong ni the best thing about it is hiking lah. So siapa minat hiking can, if you have chance to go to Guinea, can go there. So ni antara perkampungan yang ada kat Futa Jalong, perkampungan asli. Best part, biasa lah kepada para hiking memang best part is waterfall lah. After penat-penat hiking kan. Okay. Jadi itulah one of the view in Futa Jalong lah. Okay, we get back to the slide. Okay. Jadi hari ni saya kongsi lah my experience travel there. Okay, saya pada umur 16 travel seorang dari airport Kuala Lumpur. Skrin putih Dola. Oh, skrin putih Oh, okay, sekejap. Sorry. Nampak ke? Nampak. Okay, so ni umur 16 dari Kuala Lumpur. Transit ke Dubai. Okay, the duration is around 12 hour dari Kuala Lumpur ke Dubai. Lepas tu and then transit about 15 hours, 15 jam. And then dari Dubai ke Guinea take around 11 hours lah. 11 to 9 hours lah, lupa lah, around that duration lah. And then ni saya pergi wedding dekat Guinea. So ini sebenarnya akak saudara. Akak saudara, dia dah kahwin dah pun. Tapi waktu ambil gambar ni belum kahwin lagi lah. Ni akak saudara pergi wedding. Okay, one thing experience saya ada kat pergi wedding ni kan. Dia ada one time tengah lepak minum air kan. Lepas tu tiba-tiba ada orang datang nyanyi tau. Dia nyanyi. Lepas tu tiba tanya nama kan. And we give nama. Lepas tu dia puji-puji lah. And then cara nak buat dia berhenti kita nyanyi kat depan tu, kita just give dia money lah. Lepas tu bila kita bagi dia duit, and then dia akan beransur lah. Lepas tu tiba-tiba orang yang sama datang tau. Rasanya dia lupa kot, dah pernah bagi duit kan. Lepas tu dia nyanyi. Lepas tu kita kena beritahu lah, kita dah bagi duit lah. Lepas tu nanti dia pergi kat orang lain lah. Jadi ada juga lah orang yang cari rezeki from that lah. Lepas tu ni makcik saya belah kiri ni, ni makan dekat hotel waktu tu. Hotel tepi pantai. Ni waktu pergi yang pergi pulau tu. Yang belah kanan sekali yang baju biru ni adalah suami dia. Yang tengah ni makcik saya yang PCO tu. Lepas tu yang kiri sekali pakai straw hat Luffy tu. Dia guard lah, bodyguard. Dia ada bawa senapang semua. Lepas tu yang depan sekali ni, yang si comel ni, orang panggil dia Diallo. Dia anak saudara, anak makcik saya lah. Lepas tu yang tengah ni, yang budak ni juga, yang sebelah dia pink ni, ni member makcik saya punya anak. Lepas tu yang belakang dia member pakcik saya yang perempuan ni. Lepas tu yang tengah ni anak makcik saya. Lepas tu yang sebelah dia ni ni maid. Maid lah yang jaga budak-budak Lepas tu ni gambar dekat pulau tu. And then
Ni tempat ni lah, tempat kita orang berat sebab panas kan, dia ada buat tempat untuk masak-masak dekat dalam ni. Boleh masak lah, boleh goreng ke apa-apa, fries ke apa kan. Yang ni ada orang jual air. Paling lawak lah saya kat sana. Saya umur 16 kan, tengah lepak dekat bawah kanopi tu, tiba-tiba orang datang jual alkohol, Heineken. Terkejut lah, first time orang jual Heineken kan. Maybe ingat saya foreigner, so they try to sell the alcohol lah. And then ini atuk saudara. Ni memang atuk lah, semua ni atuk saudara. Yang putih, yang pakai ada selendang biru ni, dia ada gold mine dengan diamond mine. Lepas tu yang lain ni tak kenal sangat. Yang kiri ni kenal sebab ikut dia pergi ladang. Dia ada ladang bela lembu lah. Banyak lembu dengan kambing. Lepas tu yang lain ni semua atuk saudara lah. Lepas tu yang ni saja je nak ambil gambar. Lepas dah mandi-mandi semua, saya ambil gambar visio. Yang penting dia pakai baju Perancis. Okay, ini atuk saya, bukan atuk betul lah, sebab nenek saya pernah kahwin lagi. Ni atuk yang second lah. Suami kedua nenek saya. Dia setiap pagi rutin dia memang baca Quran. Alhamdulillah, bagus lah. Yang penting saya pakai baju Malaysia ni. Hidup Malaysia. Lepas tu ini saudara. Ini ambil gambar first time airport. Ada experience kena kacau dengan orang Arab gay. Nak dengar ke sebelum habis? Hello. Teruskan kalau okey, teruskan je. Okey. Jadi ni penceritaan lah macam ni saya boleh kena kacau dengan orang Arab gay tu kan. Okey, jadi saya waktu tu first time lah travel kan. Travel seorang and then transit Dubai. Waktu tu lama sangat, 15 jam. So nak cari tempat tidur dan nak charge phone lah. And then tengah charge phone, tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba lah, tiba-tiba terbangun. Lepas tu no bangun, pandang kiri ada orang Arab. First time pandang tu, Masya Allah. Pakai jubah putih, kopiah putih, berjanggut panjang warna putih. Dia macam, Masya Allah. Memang sekali pandang ingat, lama kan. Lepas tu tiba-tiba dia cakap Arab. Dia ingatkan aku boleh cakap Arab kan. Tapi waktu tu nasib baik belajar Arab sikit-sikit, cakap la afham kan. Lepas tu dia keep speak in Arabic. And then tiba-tiba dia tunjuk gambar perempuan muda Arab tau. Perempuan muda Arab. Dia tunjuk kat saya. Lepas tu dia buat thumbs up. Dia cakap good gitu kan. Lepas tu aku macam, apa yang good? Memang lawa. Tapi tak payah nak ni sangat kan. Nak good sangat. Lepas tu dia try to communicate with me lah. And then tiba-tiba dia start meraba peha. Lepas tu first time travel kan. Lepas tu go through this experience like macam wow, holy shit lah. Macam gila babi. Lepas tu macam waktu tu nak jerit je tau. Tapi suara inner tu tak keluar. Turn on. Memang tak turn off tu. Orang tua laki pula tu. Lepas tu macam tepis lah, cakap macam jangan lah. Lepas tu tiba-tiba dia start pegang bahagian-bahagian pinggang kan. Ni macam nak lebih lah ni kan. Lepas tu tepis. And then tiba-tiba dia buat sign. Dia tunjuk bahagian tandas kan. Lepas tu dia buat sign
Apa? Apa orang panggil tu? Sign macam buat BJ lah. Buat blowjob. Salucah lucah gitu kan. Aku cakap, "Oi ni dah lebih tu." Dah seram lah. Aku umur 16 tu, travel seorang first time. Lepas tu tiba-tiba kena adab benda tu. And then aku ambil handphone, lepas tu trauma gila. Lepas tu meet up my friend lah, tiba-tiba buka Insta kan sambil jalan kan, sebab dah risau kan. Tiba-tiba tengok dia buat status dekat Insta yang dia transit dekat Dubai gak, sebab dia dari Turki nak balik Malaysia. So and then lepakkan dia lah, sebab dia pun ada family semua kan, rasa selamat lah. And then tiba-tiba orang Arab tu lalu depan, dia pandang je. Tapi dah rasa selamat lah, sebab waktu tu pun lagi 2 jam je nak next flight. So okay lah, so dah boleh ciao lah daripada Dubai tu. Pajar tu orang tua tu. And then waktu tu lah persepsi orang Arab semua baik macam dah berubah gila lah. 360 berubah. Sebab orang tua Arab tu. Jadi tu je dari saya. So that's all for my sharing for today. Okay, thank you for listening. Harap bermanfaat lah. Jadi itu je daripada saya, Abdullah daripada Afric Guild. So that's all. Fauzan. Alright, okay. Thank you so much Dola. Okay, so I think one thing yang mungkin kita boleh belajar adalah berhati-hati bila travel seorang, right? Especially kita tak tahu apa yang orang fikir, right? And I think it's a beautiful country. I think boleh jadikan, maybe kalau you guys berminat, boleh jadikan, one of your wish list to go there, right? Thank you semua yang menonton, sama ada, daripada awal sampai habis yang menonton recorded session. Thank you so much. Okay, if you guys have any question about, African culture, mungkin boleh DM Dola, right? You guys boleh check dia punya Twitter, right? Afric Girl, dan juga pentas dia juga Afric Girl. Check out dia punya artwork, alright? And I think dia akan soon announce something, alright? So maybe you guys boleh tanya dia juga apa benefit for holders, right? Yeah, check it out guys. Okay, kita jumpa lagi di next session. Thank you so much semua. Assalamualaikum. Bye bye. Okay.